Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung kepada masalah yang kedua, masalah tsaniyah az-zihar. Itu yang perkara yang kedua yang termasuk dalam kategori musyabbihat at-talaq. Perkara yang menyerupai talak ataupun perkara yang boleh berkesudahan kepada talak. Okey. Sekarang ni kita bincang pasal zihar. Okey, az-ziharu lughatan ma'khuzun min adh-dhahri. Zihar ni dari segi bahasa dia dipetik daripada perkataan belakang. Daripada perkataan belakang. Kerana apa? Li'anna suratahu al-asliyata an yakula rajulu li zawjatihi anti alayya ka zahri ummi. Kerana gambaran asal kepada zihar itu ataupun contoh asal, maksudnya ungkapan asal yang timbul masalah zihar ini apabila seorang lelaki berkata kepada isterinya, kamu itu atas aku sama seperti belakang ibuku. Okey, itu dari segi ungkapan asal, ungkapan original zihar. Wahwa fi istilah, dan menurut istilahnya zihar itu adalah an yushabbiha az-zawju zawjatahu fil hurmati bi ihda maharimihi ka ummihi wa ukhtihi. Dan menurut istilahnya bahawa zihar itu adalah apabila seorang suami itu menyamakan isterinya dengan salah seorang daripada mahram dia, seperti ibu kandung dia dan adik-adik perempuan dia. Tujuannya adalah untuk hormah, untuk nak mengharamkan isterinya itu ke atas diri dia. Jadi apabila jadi zihar ni, kalau ikutnya dia tujuannya adalah untuk nak mengharamkan isterinya itu atas dirinya. Dia tidak talak, dia tidak ceraikan secara jelas, tapi dia menggunakan lafaz secara simbolik, kamu itu atas aku sama seperti belakang ibuku. Inilah dari segi makna zihar, dari segi istilah. Jadi tujuannya adalah untuk nak mengharamkan isterinya itu atas dirinya dengan menyamakan isterinya itu dengan salah seorang daripada mahramnya seperti ibu kandungnya dan ataupun adik-adik perempuan dia. Okey, kana al-arabu fil jahiliyyati ya'tabiruna zihara usluban min asali bit-talaqi. Di mana orang Arab pada zaman jahiliyah mereka menganggap zihar itu salah satu bentuk daripada bentuk-bentuk talak, cerai. Maksudnya bila dia seorang lelaki dia bercakap begini ke atas isteri dia, maka dikira sebagai berpisah. Itu zaman jahiliyah. Okey. Walakinna syari'ata islamiyata a'tathu i'tibaran akhar. Namun begitu, syariat Islam memberikan kepada zihar itu satu tanggapan lain. Maksudnya hukum hakam lain lah. Wabanat alaihi ahkaman ukhra ghair talak. Dan dibina, syariat Islam ini telah membina ke atas perbuatan zihar ini hukum hakam lain selain daripada talak. Kerana kadang-kadang dia tak jadi bercerai, dia tidak jadi berpisah, tapi kadang-kadang dia boleh jadi berpisah. Jadi kenalah kedudukan zihar ni dia termasuk dalam salah satu kategori musyabbihat at-talaq. Okey, hukmu zihari min haitsu al-hilli wal hurmati. Hukum zihar dari sudut halal dan haram. Az-ziharu haramun bi ijma'il muslimina. Zihar ini adalah haram. Haram perbuatan ini berdasarkan ijma' umat Islam. Wahuwa kabiratun minal kabairi. Di mana ianya adalah salah satu daripada dosa-dosa besar. Bidalilin anna Allah azza wa jal sammahu munkara minal qawli wa zura. Dalilnya Allah SWT menamakan ataupun menjenamakan perbuatan zihar ni sebagai munkara minal qawl. Maksudnya kata-kata yang mungkar, wazuran, dan satu pemalsuan, satu penipuan, satu pembohongan, satu pemalsuan. Qala ta'ala alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Maksudnya orang-orang yang menziharkan di kalangan kamu terhadap isteri mereka, kan? Isteri mereka menziharkan, maksudnya mereka ni menyamakan isterinya itu dengan ibu mereka, kan? Mahunna ummahatihim. Sebenarnya Allah SWT sebut sebenarnya isteri kamu itu bukan isteri kamu tu
bukan ibu kamu. Maksudnya isteri mereka ni bukan ibu mereka. In ummahatuhum, sesungguhnya ibu mereka yang sebenar adalah yang melahirkan kamu. Wa innahum la yaquluna munkara min al-qawli wa zura. Sesungguhnya mereka ini berkata kata-kata yang mungkar. Kata-kata yang mungkar, satu kejahatan yang terang-terangan, dan satu pemalsuan. Kerana ibu adalah yang melahirkan kamu. Jadi bukanlah isteri itu adalah ibu kamu. Wa inna Allah la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Okey. Jadi di bawah ni ada dia punya penafsiran dia lah. Kan? Jadi lebih kuranglah apa yang Ustaz sebut tadi. Okey. Alfazul zihar. Sekarang ni kita pergi kepada lafaz zihar. Okey, tangkasimu al-alfazu allati tu'tabaru dalatan ala zihari ila qismain wa huma sarihun wa kinayatun. Terbahagi lafaz-lafaz yang dikira sebagai petunjuk kepada perbuatan zihar itu kepada dua bahagian. Yang pertama sarih dan yang keduanya adalah kinayah. Ammal lafzus sarih, adapun lafaz yang sarih yang jelas, maksudnya wahwa alladhi la yuhtamalu ghairu zihar, iaitu yang tidak boleh ditafsirkan selain pada zihar. Memang zihar, fahuwa an yaqula li zawjatihi anti alayya ka zahri ummi. Apabila seorang lelaki berkata kepada isterinya, kamu ni atas aku sama seperti belakang ibuku. Ataupun anti minni atau anti andi ka zahri ummi, kamu ni padaku ataupun di sisiku sama seperti ibuku. Fa idza talaffadha bihadzal kalam, apabila seorang lelaki itu dia mengungkapkan kata-kata sebegini, fahuwa mudahirun min zawjatihi, maka dia telah menziharkan isterinya. Sawa'un wujidat niyatu dzalika ladahi allam tujad, sama ada padanya niat ketika diungkapkan itu ataupun tidak ada niat, madama yasihu minhu talaq, selama mana sah daripadanya talak. Ai madama rasyidan wa'iyan li ma'na ma yaqul, selama mana lelaki tersebut dia sedar, dia waras dan dia menyedari makna apa yang diungkapkan. Dia faham maknanya itu menyebabkan dia telah menziharkan isteri dia. Okey, wa ammal lafdhu kinai, adapun lafaz kinai, lafaz kinayah, wa huwa ma yuhtamalu zihar wa ghairuhu, itu apa yang boleh diandaikan zihar dan bukan zihar. Fa huwa mislu an yaqula li zawjatihi, seperti seorang lelaki berkata kepada isteri dia, anti alayya ka ummi wa ukhti, kamu ini atas aku sama seperti ibuku dan adik perempuan aku. Atau anti anni mislu ummi wa ukhti, kamu ini padaku di sisiku sama seperti ibuku dan adik-adik perempuanku. Jadi faida nataqa bimithli hadhihi alfaz, apabila dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan sebegini, fa innaha tansarifu ila al-ma'na alladhi aradahu 'inda at-talaffudhi biha, maka dianya akan pergi kepada makna yang dimahukan apabila dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan tersebut. Maksudnya fa in kana qasada biha zihara kana mudahiran. Maksudnya kalau dia bermaksud dengan ungkapan tersebut zihar, maka jadilah zihar. Maksudnya kalau dia mengungkapkan perkataan ini adalah untuk nak mengharamkan isterinya atas dirinya itu. Mengharamkan dirinya atas dirinya itu, maka jadilah zihar. Sebagaimana dia nak mengharamkan isterinya itu atas dirinya itu, sebagaimana ibunya haram atas diri dia, maksudnya haram untuk disetubuhi, maka jadilah zihar. Fa in kana qasada biha tashbiha zawjatihi bi ummihi wa ukhtihi fil karamati wa taqdir lam yakun mudahiran. Jika sekiranya dia bermaksud dengan ungkapan tersebut nak menyamakan isterinya dengan ibunya ataupun adik-beradiknya pada karam, pada kemuliaan, wa taqdir, penghargaan, maka lam yakun mudahiran, maka dia tidak jadi zihar. Walaysa alaihi syai'un abada, maka ianya tak jadi apa-apa kesanlah di sini. Okey. Ini adalah dari segi kedudukan zihar. Okey, ahkamu zihar. Ahkamu zihar. Idza nataqa zawju bil lafzi zihari sarih atau bi syai'in min alfazi kinaiyah, apabila seorang suami menyebut dengan lafaz zihar yang sarih ataupun sesuatu daripada lafaz zihar yang secara kinayah, wa arada bidzalika makna zihar, dan dia memang betul-betul bermaksud makna zihar yang sebenar, iaitu wahwa
tashbih zaujati bimaharimihi fil hurmati alaihi, itu dia menyamakan isterinya dengan mahram-mahramnya. Tujuannya untuk fil hurmah, untuk dan mengharamkan isterinya atas dirinya. Fa innahu yunzar, maka kena lihat di sini. Okey, kena lihatlah, kena tengok di sini. Fa in atba'a kalamahu hadha bitalaq. Maksudnya kalaulah diikuti ungkapannya itu dengan talak. Maksudnya lepas dia ungkap zihar ni, dia talak isteri, dia ceraikan isteri dia. Kan? Sebab kalau ikut yang nak bercerai betul-betul, kita guna lafaz talak kan. Talak ataupun kalau dalam bahasa Arab ada talak, ada sarah ataupun ada firaq yang kita telah belajar sebelum ni kan. Jadi sekarang ni selepas dia zihar, dia menziharkan isteri dia, kemudian dia jatuhkan talak pula, maka fa innal hukma dhihari yandariju fit talaq. Maka hukum zihar di sini sudah termasuk ataupun sudah tenggelamlah dalam hukum talak. Maksudnya wala yabqa lahu min athari, maksudnya tidak tinggal lagi lah bagi zihar itu sebarang kesan. Salahnya hukum zihar tu dah kira luput, maka timbul hukum baru, itu hukum talak. Id ya'ti at-talaqu bimathabati tafsirin li lafzi zihar. Kerana lafaz talak yang diungkapkan oleh suami ini selepas dia menziharkan isteri dia, dia telah berada dalam kedudukan menafsirkan lafaz zihar yang dimaksudkan. Maksudnya dia benar-benar dia sudah tidak suka kepada isteri dia. Dia benar-benar mahu mengharamkan isterinya itu atas dirinya. Maka mula-mula dia zihar, lepas tu dia jatuhkan talak. Maknanya dia betul-betul lah dia tak nak isteri dia ni kan. Okey. Fayalghu hukmu zihar, maka sini laralah ataupun batallah hukum zihar. Wa yastakiru at-talaq, maka timbullah hukum baru, iaitu hukum talak pula. Jadi dia pergi pada hukum talak lah, pembicaraan kepada bab talak. Amma illam yatba' dhalika bitalaq, adapun tidak diikuti ungkapan zihar tersebut dengan talak, walam yahsul ma yaqta' nikah, dan tidak berlaku apa-apa perkara yang memutuskan pernikahan, fa innahu yu'tabaru aidan fi kalamihi, maka dalam perkara ini suami tersebut dikira seolahnya nak tarik balik ungkapannya itu, mukhalifan lima qalahu, dan bercanggah dengan ungkapan disebut ini. Kerana asalnya zihar ni nak mengharamkan diri isteri tersebut kepada diri dia, nak mengharamkan isteri dia kepada diri dia. Tapi tiba-tiba dia tak buat sesuatu nak memutuskan. Kalau engkau betul-betul tak nak, engkau ceraikanlah. Jangan buat isteri dalam keadaan tergantung yang tidak diketahui statusnya. Maka sini dia kata fa inna adaman fi salihi an zaujatihi wa qad shabbahaha fil hurmati bi maharimihi yu'tabaru naqdan minhu li hadha tashbih. Maksudnya dengan dia tidak berpisah, maksudnya tindakan dia tidak memisahkan dirinya daripada isteri dia, sedangkan dia telah menyamakan isteri tersebut dengan mahramnya untuk mengharamkan diri isteri tersebut atas diri dia, yu'tabaru naqdan minhu. Ini perbuatan ini dianggap sebagai macam pembatal daripada diri suami itu, daripada suami tersebut terhadap perumpamaan yang dilakukan itu. Jadi soalannya macam cakap tak serupa bikin lah sini. Wa mukhalifatan li muqtadahu, dan bercanggah dengan kehendak zihar. Kerana zihar ni adalah bermaksud bahawa dia senang cerita tak nak isteri. Dia sudah tidak mahu kepada isterinya itu. Cuma dia buat zihar je. Tapi bila dia tidak talak, soalannya tak serupa cakap tak serupa bikin lah. Kalau kau betul-betul tak nak isteri kau cerai lah. Jangan buat tak tahu status ni, bini pun tidak bini pun tidak kan. Jadi benda ni jadi tidak clear. Wa inda idzin talzamahu kaffar. Dalam keadaan ini, apabila dia tidak apa benda ni tidak menjatuhkan talak, maka dia kena membayar kafarah. Yukallafu bi ikhrajihi 'ala al-fawr. Maksudnya diwajibkan untuk dikeluarkan kafarah tersebut segera. Ai innahu la yahillu lahu wat'u zawjatihi qabla takfir bi ayyi anwa' salasa allati sa'ati dzikruha. Maksudnya tidak halal bagi suami tersebut mensetubuhi isterinya sebelum bayar kafarah dengan mana-manalah salah satu jenis kafarah 3 yang kita akan sebut selepas daripada ini. Okey. Jadi rasa kita berhenti setakat ni, nanti kita sambung pada klip yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.